Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Speaker kerana memberi saya peluang untuk memberi pendapat saya terhadap bajet ni. Terutama dulu saya nak mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri, kepada Menteri Kewangan yang berhormat Pekan atas kejayaan beliau dan membentangkan satu perbelanjaan yang saya ingat adalah satu perbelanjaan yang historik ataupun bersejarah, kerana ia akan membawakan penderitaan dan kesengsaraan yang juga bersejarah kepada rakyat Malaysia. Tuan Speaker, bajet 2014 ini yang dibentangkan pada minggu lepas bertajuk memperteguh ketahanan ekonomi, memperkasa transformasi dan melaksanakan janji. Saya rasa lebih tepat jikalau bajet ini ditajukkan sebagai ketirisan tidak ditangani, janji dimungkiri dan rakyat menyesali. Saya akan memberikan fokus kepada 3 isu yang penting dalam perbahasan saya. Yang pertama ialah tentang cukai GST, yang kedua ialah kegagalan kerajaan untuk menangani dan juga mengawal perbelanjaan yang kian meningkat, terutamanya perbelanjaan mengurus ataupun operational expenditure, dan yang ketiga kedudukan kewangan perusahaan awam bukan kewangan ataupun non-financial public enterprises. Untuk GST, saya nak menggunakan peluang ini untuk memberi sedikit penjelasan, mungkin terutamanya kepada pihak yang sebelah tu yang telah bercakap bahawa sekarang GST ni akan mengganti Sales and Service Tax. Jadi Sales and Service Tax ni ada 10% untuk cukai jualan dan 6% untuk cukai perkhidmatan. Jadi kalau digantikan dengan GST dengan taraf tahap 6%, mungkin juga ada harga barang yang diturunkan. Itu adalah satu tipu muslihat oleh pihak sebelah. Kenapa? Saya nak memberi sedikit penjelasan. Untuk maklumat Tuan Speaker, saya telah membuat satu kajian untuk membandingkan barang-barangan yang dikecualikan daripada cukai jualan, dan pada masa yang sama untuk membuat bandingan kepada barang-barang yang telah dikecualikan daripada cukai GST. Senarai penuh barang yang dikecualikan daripada cukai jualan boleh didapati dalam jadual 1 Perintah Cukai Jualan Kadar Cukai nombor 2 2012. Saya ingat, saya fikir bahawa dokumen ini pun tidak diteliti dengan baik sebelum ni, kerana ada banyak-banyak butir dalam yang begitu penting. Di dalam senarai ini, jadual 1, kalau yang berhormat di sebelah sana mahu periksa, boleh didapati bahawa banyak perkara, banyak barangan di dalam jadual ini telah dikecualikan daripada cukai jualan. Saya beri beberapa contoh, seperti susu berkrim, seperti teh, seperti kopi, seperti jam, seperti buah-buahan dalam tin, seperti air mineral, seperti barangan dapur, beg sekolah, majalah, surat khabar, telefon bimbit dan macam-macam lagi. Semua ni bukan macam tadi yang berhormat Kinabatangan kata adalah luxury items. Ni bukan. Ini adalah keperluan asas juga. Seperti telefon bimbit sekarang, semua orang ada satu, lebih kurang. Dan apa yang saya telah dapati ialah semua barang ini yang disenaraikan sebagai barangan yang dikecualikan daripada cukai jualan ini tidak dikecualikan dalam senarai GST. Ini memang satu perkara yang mesti dikaji baik oleh kerajaan. Jadi macam kopi, apabila kita pergi minum di kedai kopi setiap pagi, akan juga dikenakan GST. Tetapi sebelum ni tidak ada cukai jualan yang tersirat ataupun termaktub termasuk dalam harga itu, seperti yang dicakap oleh Titi Wangsa tadi. Itu memang satu perkara yang penting. Saya nak juga maklumkan kepada Tuan Speaker bahawa apabila saya mengkaji senarai jadual 1 ni, ada 250 muka surat barangan yang dikecualikan daripada cukai jualan. Apabila saya banding dengan senarai yang diberi oleh Perdana Menteri yang berhormat Pekan, hanya 21 muka surat saja. 21 muka surat saja yang dikecualikan, yang menyenaraikan
barang-barangan yang dikecualikan daripada cukai GST. Jadi tadi yang berhormat Kinabatangan kata ada 40 barangan yang dikecualikan, memang tu betul. Tetapi kalau kita menyelidik dan juga mengkaji jadual senarai barang-barangan yang dikecualikan oleh cukai jualan, memang begitu banyak. Pada masa yang sama, cukai perkhidmatan juga adalah terhad kepada beberapa servis saja. Ada banyak lagi perkara yang tidak termasuk dalam cukai perkhidmatan. Saya juga nak memberi beberapa contoh, seperti apabila pergi ke pendandan rambut ataupun hair salon, sekarang tidak dikenakan cukai perkhidmatan. Tetapi apabila GST ini dikenakan, nak buat rambut, tapi saya tak payahlah tuan yang di speaker, kerana saya ni memang botak, saya cukur rambut sendiri. Tetapi mungkin ada pihak di sebelah sana nak pergi pendandan rambut, Kinabatangan mungkin lenggung juga hairstyle tu, memang baik mereka juga akan dikenakan GST. Tuan speaker, saya adalah seorang yang suka bersenam. Saya suka pergi jogging, nak menyertai marathon ataupun half marathon di mana-mana tempat. Sekarang saya tak perlu bayar GST apabila saya menyertai marathon dan juga half marathon pada masa ini. Tetapi apabila GST ini dikenakan, saya juga mesti memberi cukai perkhidmatan. Dan sekarang ada lebih banyak orang yang suka menyertai pertandingan seperti ini, race seperti ini, dengan izin tuan yang di-Pertua. Jadi semua perkara ini akan dikenakan GST, dan saya nak memaklumkan pihak sebelah sana bahawa ini tentu akan meningkatkan kos beban hidup semua rakyat Malaysia. Sebagai satu konsep ataupun satu penilaian, memang tak masuk akal jikalau ada orang yang kata bahawa GST ini, selepas pelaksanaan GST ini, cukai yang akan dikutip oleh kerajaan akan menurun kerana SST ini telah dimasukkan. Ini memang tak masuk akal. Ini adalah satu kenyataan yang memang tidak tepat dan juga merupakan satu tipu muslihat. Kerana jikalau GST tidak boleh menambahkan lagi hasil yang dikutip oleh kerajaan, apakah sebab kerajaan hendak menubuhkan ataupun melaksanakan GST ini? Ini adalah salah satu lagi perkara yang mesti ditimbangkan dan diberi penjelasan oleh menteri. Saya juga nak memberi sedikit lagi maklumat kepada Dewan Yang Mulia ini, iaitu tentang barangan yang dikecualikan daripada cukai ataupun tax exempt, tetapi input yang digunakan untuk membuat barangan dan perkhidmatan tersebut bukan semua dikecualikan daripada cukai. Ini adalah perbezaan tarif yang tax yang zero rated dan juga tax yang tax exempt. Misalnya saya nak memberi contoh, Tuan Speaker. Misalnya sekarang penjualan rumah kediaman dikecualikan daripada cukai GST. Itu memang benar, saya tidak menafikan. Tetapi construction materials, dengan izin, yang digunakan untuk membina rumah kediaman tidak dikecualikan. Jadi kalau kos pembinaan itu meningkat kerana kos barangan pembinaan itu meningkat akibat daripada GST, tentu harga rumah kediaman akan meningkat walaupun tidak dikenakan GST. Saya menggunakan perkataan seorang pemaju yang terkenal, iaitu Tan Sri Liew Sikin, sebagai Presiden dan juga CEO SP Setia, yang memberi penjelasan yang lebih lanjut, dengan izin. While the government has said that residential properties will be exempted from the GST, it does not mean that the cost of supplying such homes is free from GST. This is because developers would still have to pay 6% GST on nearly all the inputs required to construct the home, which could further increase the cost of construction quite substantially. Ini dipetik daripada surat khabar The Age minggu lepas. Tuan Speaker, ini bukan perkataan saya. Ini adalah perkataan seorang pemaju yang terkenal. Sedang. Titi Wangsa, silakan. Terima kasih, Sedang. Sebenarnya statement yang dibuat oleh CEO SP Setia itu, dari konteks GST is correct, betul. Tetapi kita juga kena ambil kira bahawa sebahagian besar daripada barang-barang pembinaan ini memang sudah ada sales tax. So kalau kita ada sales tax, sekarang ini diganti dengan GST tax,
walaupun dia menjadi exempt, at the end of the day dia exempt, tidak dikenakan tax pada pengguna, tetapi kos sales tax ini telah digantikan dengan GST dan telah dimasukkan sebahagian daripada kos pembinaan. Jadi kalau nak mengatakan bahawa dengan ada GST ke atas barang-barang pembangunan, barang-barang construction ini adalah satu kos baru, adalah tidak benar, kerana setiap barang-barang construction ini mempunyai sales tax yang sudah sedia ada dengan persentage yang begitu tinggi kalau dibandingkan dengan GST. Tuan Speaker, saya nak itu memang satu pandangan yang mesti diberi penjelasan. Saya juga akan memberi penjelasan. Misalnya simen, Tuan Speaker, sekarang simen dikenakan sales tax, tapi sales tax tu yang berhormat tahu berapa peratus tak simen? Tahu tak? Berapa? 5%. Saya dah check. 5% tax on simen yang diputus. Jadi ini bermakna simen adalah satu bahan asas yang digunakan dalam construction. Fee-nya sekarang cukai jualan tu 5% saja. Saya dah check sebelum ni. 5% saja. Sekarang apabila dikenakan GST akan naik 6%. Inilah sebagai satu contoh yang dirujuk oleh Tan Sri Liew apabila dia kata nearly all the construction materials akan naik harga kerana GST. Ini adalah hakikat, ini adalah perkataan. Bukan perkataan saya, perkataan yang digunakan oleh CEO SP Setia adalah pemaju yang terbesar sekali di Malaysia. Untuk GST, satu perkara lagi yang saya nak bangkitkan ialah tentang regressive nature dengan izin GST ini. Tadi Ketua Pembangkang telah berkata bahawa GST ini memang regresif. Dia telah memberi bukti daripada UNTAC dan juga Joe Stiglitz. Saya pun nak memberi kajian yang dikeluarkan oleh kerajaan sendiri, iaitu Jabatan Perangkaan, di mana apabila kajian ini dibuat, didapati bahawa 4.5% daripada pendapatan golongan yang berpendapatan rendah akan dibelanjakan ke atas GST, berbanding dengan 2.9% untuk golongan yang berpendapatan sederhana dan 2.1% untuk golongan yang berpendapatan tinggi. Ini adalah bukti yang diberikan oleh Jabatan Perangkaan ataupun Statistics Department yang menunjukkan regressive nature GST ini, di mana golongan yang berpendapatan rendah ini akan dikenakan peratusan yang lebih daripada pendapatan mereka yang akan dibayar kepada GST. Ini juga mesti diberi penjelasan oleh Menteri sama ada ini adalah betul atau tidak. Okey. Perkara yang kedua yang saya nak mencelah. Okey. Sila Kapal. Jadi betul boleh yang betul? Ya, sila. Teman saya yang betul. Dia kalau angguk begitu tu okeylah yang buat. Minta izin dulu. Ya, saya dah angguk dah minta tu okey. Terima kasih yang betul. Saya berpendapat kenaikan cukai oleh kerajaan melalui GST, iaitu pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan ini merupakan jalan sempit dan kabur pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional untuk menyorok kelemahan mereka. Bajet 2014 Kerajaan Barisan Nasional mengakibatkan rakyat dianiaya sebanyak atau secara berganda, double abuse and double jeopardy. Dengan izin yang dipertua, saya merasakan rakyat telah dikhianati sebanyak 2 kali. Yang pertama, dengan penarikan balik subsidi. Kedua, dipaksa pula membayar lebih untuk barang keperluan. Apa penjelasan yang berhormat sedang, kerana saya beranggap ini adalah pengkhianatan Kerajaan Barisan Nasional terhadap rakyat Malaysia. Okey, kata pun bangun ya, Ahmad. Terima kasih, kata betul. Saya ingin tanya Sedang, kerana Sedang tadi memberikan ulasan mengenai mereka yang berpendapatan kecil. Bagaimana pula pandangan Sedang mengenai mereka yang berpendapatan sederhana? Apakah ada kesan yang signifikan dengan izin apabila dia melaksanakan GST ini? Apakah ini boleh menyelesaikan masalah middle income trap seperti mana yang kita baca di dalam literature mengenai ekonomi dan sebagainya? Yang pertama. Yang kedua,
antara hujah yang kita dengar lewat kebelakangan ini yang menyokong GST, termasuk tadi yang saya dengar daripada Kinabatangan, iaitu dengan dengan adanya GST ni boleh memastikan agar tidak ada ketirisan berlaku. Apakah ini benar di dalam perkara yang sebenarnya berlaku? Apakah dengan laksanakan GST ni negara tidak akan menyaksikan lagi kebocoran dan sebagainya? Terima kasih. Terima kasih Bukit Katil. Saya nak menjawab soalan yang ditanya oleh Kapa dulu. Untuk soalan Kapa, memang saya bersetuju bahawa rakyat telah dikhianati 2 kali. Tadi saya telah memberi satu cadangan untuk tajuk baru bajet ni. Sebenarnya rakyat menyesali mengundi Barisan Nasional pada PRU ke-13 kerana sekarang akan kena GST pada tahun 2015. Untuk soalan Bukit Katil, middle income trap ni memang satu perkara yang mesti ditangani, kerana untuk golongan yang berpendapatan sederhana ni, mereka akan kena, bukan saja akan terkena GST, tapi tidak boleh mereka, kerana mereka berpendapatan terlalu tinggi, tidak boleh mendapatkan peruntukan BRIM. Jadi mereka akan kena double whammy, tidak dapat peruntukan daripada BRIM, tetapi pada masa yang sama kena juga GST. Ini memang satu perkara yang tidak adil, merujuk kepada ketirisan yang mungkin dikurangkan akibat daripada GST ini. Kita tidak tahu, kita mesti tunggu sampai GST ini dilaksanakan. Mungkin juga ada banyak peniaga ataupun syarikat-syarikat yang membuat keputusan untuk mengelakkan cukai GST ini dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, yang mungkin akan mengurangkan hasil yang dia akan dikutip oleh kerajaan. Okey, topik yang kedua yang saya sila. Terima kasih Sedang. Terima kasih Muhammad Datuk Yang di-Pertua. Sedang, boleh saya tanya mengenai pengalaman GST di Singapura. Mengikut apa yang saya baca, pada tahun 1994 semasa GST diperkenalkan di Singapura, peratus yang dikenakan hanyalah 3% saja, dan dia telah meningkat sedikit demi sedikit. Tapi apa yang telah diperkenalkan oleh bajet 2014 ini terus kepada 6%, walaupun diperkenalkan pada tahun 2015 nanti. Minta penjelasan sedikit. Terima kasih. Sebenarnya di Singapura, waktu GST itu diperkenalkan di Singapura, saya duduk kat sana, saya belajar kat sana, okey, dan juga terasa sedikit. Tetapi saya nak memberi penjelasan, Tuan Speaker, kerana di Singapura GST ini diperkenalkan untuk bukan untuk mengutipkan lebih banyak hasil, kerana Singapura memang tidak ada budget deficit yang bertahun-tahun demi tahun berulang di Malaysia. Jadi itu adalah satu perbezaan yang besar apabila kita membuat perbandingan dengan Singapura, kerana mereka kalau mereka hendak, mereka boleh masukkan. Tetapi untuk Malaysia ni memang tidak adil, kerana GST ini adalah untuk digunakan untuk perbelanjaan yang begitu tinggi yang tidak boleh dikawal oleh kerajaan. Dan ini adalah poin yang kedua saya yang saya nak bangkitkan. Kerana setiap tahun apabila bajet ini dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini, Menteri Kewangan akan mengumumkan satu angka untuk perbelanjaan bajet. Dan selepas itu, 1 tahun kemudian, tanpa gagal, Menteri Kewangan akan masuk ke dalam Dewan Mulia ini dan mengumumkan perbelanjaan sebenarnya yang jauh lebih tinggi daripada apa yang diumumkan pada tahun yang lepas. Ini menunjukkan bahawa kerajaan ini memang tidak ada niat dan tidak ada kebolehan untuk mengawal perbelanjaan yang melebihi untuk setiap tahun. Saya nak memberi beberapa angka, beberapa contoh. Pada tahun 2010, belanjawan yang diumumkan adalah 189 bilion. Tetapi apa perbelanjaan yang sebenarnya adalah 203 bilion, tambahan 13 bilion. Di tahun 2011, apa yang diumumkan ialah 212 bilion. Apa yang dibelanjakan sebenarnya adalah 228 bilion. Belanjaan melebihi 16 bilion. 2012 yang diumumkan 231 bilion yang dibelanjakan selepas 2 bajet tambahan, termasuk satu bajet tambahan yang telah dibentangkan di tahun ini. Tahun ini juga
adalah 250 bilion, melebihi apa yang diumumkan sebanyak 19 bilion. Ini menunjukkan bahawa Kerajaan Barisan Nasional memang tidak ada niat dan tidak ada kebolehan untuk mengawal bajet. Tadi saya nak memberi beberapa contoh. Tadi Pematang Power telah memberi sebab kenapa Yayasan Hijau dan juga Magic ini sepatutnya tidak perlu ditubuhkan kerana akan memakan ataupun menelan perbelanjaan yang begitu besar. Salah satu sebab kenapa agensi-agensi yang ditubuhkan ataupun yang ditubuhkan oleh Perdana Menteri di bawah Jabatan Perdana Menteri menelan belanjaan yang begitu besar ialah kerana kos dia begitu besar. Oleh kerana gaji, allowance dan bonus yang diberikan kepada pejabat tinggi untuk agensi-agensi seperti Talent Corp, seperti SPAT, seperti Agensi Inovasi Malaysia ini begitu tinggi. Tuan Speaker, saya nak memberi beberapa contoh kerana dalam jawapan kepada saya oleh Menteri bulan lepas, awal bulan ini, dia telah dimaklumkan bahawa gaji dan juga allowance bonus CEO Agensi Inovasi Malaysia, Tuan Speaker, begitu besar. Jumlahnya mengagumkan, RM830,500 setiap tahun. RM830,000. Ini adalah gaji yang lebih tinggi daripada KSN. Pengawal Eksekutif Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAT juga telah diberi gaji, allowance dan bonus berjumlah RM622,000. Dahsyat lah. Dan CEO Talent Corp diberi gaji dan allowance sebanyak RM420,000. Tuan Speaker, semua ini adalah pejabat, bukan pejabat awam, mereka adalah pejabat kontrak yang diberikan kontrak yang begitu lumayan, yang di mana gaji mereka dan allowance mereka jauh lebih tinggi daripada apa yang diberikan kepada kabinet, menteri kabinet dan juga KSN. Kerana saya telah mengkaji sedikit tentang gaji maksimum yang diberikan kepada KSN, gaji maksimum adalah RM24,000 setiap bulan. Tetapi gaji yang disenaraikan yang diberikan kepada saya untuk CEO Talent Corp adalah RM30,000 setiap bulan. Dan untuk CEO AIM ini dan juga CEO SPAT jauh lebih tinggi daripada KSN. Ini adalah salah satu sebab kenapa perbelanjaan di bawah Jabatan Perdana Menteri itu naik daripada RM14.6 bilion di tahun 2013 kepada RM16.5 bilion di tahun 2014. Kenaikan ni adalah 13%. Tetapi pada masa yang sama perbelanjaan bajet menaiki 8% saja. Itu memang satu perkara yang tidak boleh diterima oleh rakyat kerana Perdana Menteri dah kata, Menteri Kewangan dah kata kita mesti mengubahsuaikan seperti apa yang dikatakan oleh Kinabalu. Kita mesti mengubahsuaikan perbelanjaan kita untuk menangani kos yang akan meningkat akibat daripada GST. Tetapi pada masa yang sama kerajaan tidak ada niat untuk mengawal perbelanjaan, termasuk menubuhkan foundation yayasan seperti Yayasan Hijau, seperti Magic yang akan menelan perbelanjaan yang besar oleh kerana pejabat tinggi ini diberi gaji yang begitu tinggi, yang jauh lebih tinggi daripada apa yang diberi oleh pejabat awam. Ini memang sesuatu yang tidak boleh diterima. Saya nak juga memberi sedikit angka yang diberikan oleh Malaysian Rating Corporation dengan izin. As we have emphasized previously, ini adalah daripada laporan pre-budget mereka untuk tahun ini. The government tends to underestimate its revenue in their annual projections. This can be seen from statistics in the past 10 years, excluding the recessionary year of 2009, where the government collected in total 91.5 billion more revenue than projected. Such a huge amount can be channeled to reduce the deficit if proper mechanisms exist. The Fiscal Policy Committee, which was recently established, may outline a specific percentage of additional revenue that needs to be put aside to be used for deficit reduction in the future. This will lessen the tendency to spend the additional revenue unless the situation clearly warrants. For example, during period of extremely weak economic growth or recession. Tuan Speaker, saya
fikir bahawa cadangan MERC ini untuk menyalurkan sebahagian daripada hasil kutipan tambahan yang dikutip oleh kerajaan setiap tahun ini untuk mengurangkan defisit adalah satu cadangan yang baik. Saya nak tanya Menteri, kenapa Jawatan Kuasa Dasar Fiskal ataupun Fiscal Policy Committee ini tidak disebut langsung dalam ucapan Menteri Kewangan, dan juga apa langkah-langkah yang tertentu yang telah dan akan diambil oleh jawatan kuasa ini supaya boleh menyalurkan sebahagian daripada hasil tambahan ini kepada satu fund ataupun satu dana ataupun satu keputusan di mana hasil tambahan ini akan digunakan untuk mengurangkan defisit dan bukan digunakan ke atas perbelanjaan yang membazirkan seperti yang disenaraikan dalam laporan Ketua Audit Negara, ataupun untuk menubuhkan agensi-agensi yang baru seperti Magic, seperti Mike yang akan menelankan perbelanjaan yang begitu besar. Tuan Speaker, poin yang terakhir saya. Ya. Okey, sekejap saja. Okay. Before you judge. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Serdang. Saya agak tertarik dengan kenyataan berhubung dengan underestimate revenue itu. Ya. Adakah underestimate revenue ini ataupun memberikan satu jangkaan yang kurang daripada angka yang sebenarnya merupakan satu tindakan yang sengajakan dengan tujuan untuk nak membendung ataupun menentukan bahawa bila perbelanjaan lebihan berlaku, maka sekurang-kurangnya ada reserve, ya, kerana pendapatan sebenarnya adalah lebih, ya, ataupun ianya bertujuan supaya memberikan kebebasan kepada eksekutif untuk belanja sesuka hati, ya, kerana sebenarnya jumlah pendapatan itu adalah lebih daripada apa yang dijangkakan ataupun yang dinyatakan sebagai jangkaan pada peringkat awal, ya. Lalu apa pandangan Serdang tentang persoalan ini? Adakah ianya disengajakan atas sebab yang pertama ataupun atas sebab yang kedua? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat dari Shah Alam. Saya pada pandangan saya, ini underestimation of revenue ini memberi satu alasan ataupun satu sebab yang sungguh senang untuk kerajaan untuk mengelakkan tanggungjawab mereka untuk declare satu revenue target yang lebih realistik, supaya semua perbelanjaan dan juga semua hasil boleh dinyatakan dengan lebih telus. Dan oleh kerana itu setiap tahun kita miss our targets, sasaran itu tidak dicapai, dan oleh kerana itu defisit kita tidak boleh dikurangkan. Ini memang sesuatu yang mesti ditangani oleh Fiscal Policy Committee ataupun ahli jawatan kuasa dasar fiskal. Dan poin yang ketiga, ini adalah satu poin yang lebih teknikal tetapi juga adalah satu poin yang penting kerana tidak ataupun belum dibentangkan lagi ataupun dibangkitkan lagi di surat khabar, iaitu kedudukan kewangan perusahaan awam bukan kewangan ataupun non-financial public enterprise. Tuan Yang di-Pertua, non-financial public enterprises ini adalah merujuk kepada 30 syarikat yang dimiliki ataupun dikuasai oleh kerajaan ataupun agensi di bawah badan perkanun. Beberapa contoh syarikat ini termasuk Petronas, termasuk Tenaga, termasuk Telekom, Axiata, Malaysian Airlines, UEM Group, serta syarikat yang baru seperti 1MDB dan juga MRT Co. Syarikat-syarikat ini memang penting, Tuan Speaker, kerana mereka menyumbang secara langsung kepada hasil kerajaan, kerana mereka membayar cukai korporat kepada mereka yang ada keuntungan dan juga cukai petroleum untuk syarikat Petronas, dan pada masa yang sama mereka juga memberi dividen kepada kerajaan, macam syarikat Petronas ataupun kerana kerajaan adalah shareholder kepada Tenaga ataupun Telekom, mereka dapatkan juga dividen. Jikalau kedudukan kewangan syarikat ni bertambah buruk, ini juga akan menurunkan hasil kepada cukai kepada kerajaan dan juga akan menjejaskan kedudukan fiskal kerajaan. Ini memang sesuatu yang membimbangkan, kerana pada masa yang sama syarikat-syarikat ini ataupun special purpose vehicle dengan izin yang berkait dengan syarikat-syarikat ini juga mengeluarkan bond untuk membiayai perbelanjaan pembangunan ataupun development expenditure. Saya bagi satu contoh, Tuan Speaker. Misalnya dana infra
adalah Special Purpose Vehicle ataupun SPV yang mengeluarkan bond untuk membiayai kos belanja MRT Co. Kesemua bond ini diberi jaminan ataupun garanti oleh kerajaan secara eksplisit ataupun implisit. Macam bond yang dikeluarkan oleh Kuala Dimensi Sendirian Berhad KDSB yang dikeluarkan untuk membiayai projek PKFZ, tetapi akhirnya juga mendapatkan satu garanti implisit dibiayai balik oleh kerajaan. Ini semua adalah kos yang akhirnya akan dibayar balik oleh kerajaan ataupun taxpayer. Untuk maklumat Dewan yang mulia ini, ini adalah statistik yang memang membimbangkan kerana kedudukan kewangan NFPE ini menurun begitu besar. Dalam laporan ekonomi yang dibentangkan di Dewan yang mulia ini pada hari Jumaat minggu lepas, saya mendapati bahawa defisit kedudukan kewangan NFPE ini adalah sebanyak 93 bilion ringgit. 93 bilion ini adalah 2 kali ganda defisit yang akan dialami oleh kerajaan, dan ini adalah 6 kali ganda defisit yang dialami oleh NFP ini di tahun 2012, iaitu jumlahnya 15.6 bilion saja. Tuan Speaker, sebelum ni saya nak akan menghulung di tahun 2010 dan 2011 kedudukan kewangan NFP ini adalah positif, 16.2 bilion positif dalam tahun 2011 dan 3.3 bilion positif di tahun 2011. Sebab kerana kedudukan kewangan NFP ini menjadi negatif adalah penambahan pelanjaan pembangunan yang melonjak daripada 49 bilion pada tahun 2011 kepada 84 bilion pada tahun 2012 dan bertambah pula kepada 126 bilion pada tahun 2013. Ini tidak menjadi masalah, Tuan Speaker, jikalau projek-projek ini boleh menghasilkan untung di masa depan dan boleh menggunakan peruntungan ini untuk membayar balik kos pembangunan pembangunan ini. Tetapi apa yang membimbangkan ialah ada banyak projek di bawah NFP ini yang tidak membawa untung, yang tidak boleh dibiayai balik. Saya beri satu contoh, Tuan Speaker, seperti Prasarana yang meneruskan LRT serta sistem bas rapid di KL, Pulau Pinang dan juga Kuantan telah mengalami kerugian yang banyak dan sejak dia ditubuhkan, dan saya begitu yakin bahawa juga MRT Co ni juga akan mengalami kerugian dan mesti di bail out oleh kerajaan. Pada masa yang sama ada juga kemungkinan besar bahawa setengah-setengah projek ini akan menjadi projek gajah putih ataupun white elephant. Satu contoh yang baik ialah projek Tun Razak Exchange ataupun TRX yang diberikan kepada 1MDB ini. Jikalau projek-projek seperti ini menghadapi masalah kewangan, tentu kerajaan tidak ada pilihan lagi, Tuan Speaker. Kerajaan terpaksa bail out syarikat-syarikat ni. Projek PKFZ adalah contoh yang paling baik, tetapi ada juga contoh yang lain seperti Syabas, UEM, MAS dan sebagainya. Apa yang lebih membimbangkan, Tuan Speaker, saya akan menggulung, ialah statistik dan maklumat yang berkait dengan perbelanjaan pembangunan dan kedudukan kewangan beberapa NFP ini tidak diumumkan langsung, dan ini menjadikan sesuatu yang membimbangkan. Ada seorang pakar ekonomi daripada Maybank yang mengatakan bahawa, dengan izin Tuan Speaker, despite the significance of NFPEs in the Malaysian economy, end users in the private sector has somewhat limited access to their capital expenditure data other than information available from major entities like Petronas and the large public listed NFPEs or GLCs that are used as proxies to impute public sector investment in addition to the federal government's development expenditure. Satu kesan yang besar daripada perbelanjaan oleh NFPEs ini ialah peningkatan contingent liability, dengan izin Tuan Speaker, yang sekarang telah berjumlah sebanyak 150 bilion ringgit ataupun 15% daripada KDNK ataupun GDP negara ini. Ini memang sesuatu yang membimbangkan. Kerajaan tidak boleh lagi mengabaikan impak kedudukan defisit NFPE ini. Apa yang diperlukan, dan saya minta Menteri memberi penjelasan supaya pendedahan akaun sepenuhnya dibuat untuk semua NFPE yang tidak disenaraikan secara terbuka, termasuk Petronas, termasuk 1MDB, termasuk Prasarana, termasuk MRT Corp, supaya ada ketelusan yang lebih dari segi perbelanjaan pembangunan syarikat-syarikat seperti ini
Apa yang juga diperlukan sekarang ialah untuk penilaian penuh kepada keupayaan kerajaan untuk menyerap kerugian yang mungkin akan berlaku akibat daripada pendedahan mereka kepada NFPE. Saya memberi cadangan kepada Menteri supaya untuk membuat satu stress test dengan izin yang telah dijalankan oleh pertubuhan seperti IMF untuk sistem perbankanan di negeri ini. Tanpa tindakan konkret yang diambil, pertumbuhan berterusan kedudukan defisit bagi NFPE adalah satu time bomb, Tuan Speaker, yang boleh meletup bila-bila masa dengan kesan yang begitu buruk terhadap kedudukan fiskal kerajaan dan juga ekonomi negara. Sekian, terima kasih.